الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Marilah kita mengambil peluang daripada ibadat puasa, ibadat yang melatih diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi satu hikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia. Terkandung di dalamnya keterangan-keterangan daripada petunjuk dan membezakan di antara dua perkara yang betul dan yang salah. Kita diajar supaya berdoa pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kepada kami jalan yang betul. Kita memohon hidayah, petunjuk Allah pada tiap-tiap rakaat sembahyang, menunjukkan betapa pentingnya kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikut jalan yang betul, mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan sahaja mengajar kita berdoa meminta hidayah petunjuk pada tiap-tiap rakaat. Allah menurunkan petunjuk itu ialah Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Quran ini tidak syak lagi menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kita berpuasa untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah,
mengikut segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Di antara sifat-sifat mereka yang bertakwa kepada Allah ialah menjadikan Al-Quran petunjuk dalam seluruh kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sahaja mencipta, menjadikan kita, dikurniakan kepada kita akal fikiran, kehidupan dengan rezeki ruh dan jasad. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu hitung, kamu kira nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitung dan mengira nikmat Allah. Seluruh kehidupan kamu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak berada di dalam perut ibu, dilahirkan ke dunia, di masa jaga dan tidur, semuanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian yang tidak terhingga. Kita naklah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa melatih diri kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh berlapar, disuruh berdahaga, disuruh menahan hawa nafsu dengan rasa letih dan lesu, supaya di waktu kita berbuka kita menyedari betapa mulia nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sahaja makanan dan minuman, termasuklah nikmat menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Sekiranya kita mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan kita, nescaya kita mendapat kebahagiaan di dunia ini yang menjadi jambatan untuk kebahagiaan di hari akhirat. Yang terpenting segala-galanya mestilah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang paling betul. Petunjuk dalam perkara iman, petunjuk dalam perkara amalan, petunjuk dalam perkara perangai dan akhlak. Mengajar iman yang sebenar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan petunjuk, beriman yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan dengan mengerjakan ibadat, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berhajat apa-apa upah daripada kita. Allah tidak berhajat apa-apa pemberian daripada kita. Allah hanya mahu kita menunjukkan kesyukuran kepadanya, menunaikan perintah, meninggalkan segala larangan, mengikut petunjuk dan segala ajarannya. Semua petunjuk itu memberi kebaikan kepada kita di dunia sebelum hari akhirat. Al-Quran menunjukkan tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Hanya mengabdikan diri kepada Allah, menolak segala pengabdian kepada yang lain daripada Allah. Al-Quran menunjuk makanan yang halal, jangan memakan makanan yang haram. Semua yang halal mendatangkan manfaat dan kesihatan bagi manusia. Semua yang haram menyebabkan mudarat dan penyakit kepada manusia. Al-Quran menunjuk perangai yang baik, dilarang perangai yang jahat. Perangai yang baik membawa kebaikan kepada kita, perangai yang jahat merosak diri kita sendiri. Al-Quran menunjuk dalam seluruh kehidupan kita, sama ada diri, berumah tangga, memerintah negara, bermasyarakat, semuanya ditunjuk oleh Al-Quranul Karim. Allah menegaskan betapa sempurnanya Al-Quran dan Islam itu. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini
pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa daripada kamu. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepada aku Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, iaitulah Islam, dan aku cukupkan kepada kamu nikmatku dengan ajaran Islam dan segala kurnia, dan aku redha Islam menjadi agama kepada kamu. Itulah penegasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ramai di kalangan manusia yang menolak petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikut hawa nafsu, mencari kejahatan dan kemungkaran, menerima ajaran yang lain daripada Allah, sehingga merosak diri mereka sendiri. Kemusnahan yang berlaku dalam dunia pada hari ini bermula daripada penyakit, berbagai-bagai penyakit yang menimpa diri manusia, kehidupan rumah tangga yang tidak baik, pergaduhan dan peperangan di kalangan manusia, berlakunya alam sekitar, cuaca yang tidak menentu. Semuanya adalah berpunca kerana tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah ta'ala, Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir dengan terang dan nyata keburukan, kemusnahan di darat dan di laut dengan sebab kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka balik sedar kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menyedari segala malapetaka yang menimpa manusia pada hari ini, menyedarkan diri kita supaya kembali kepada Al-Quran, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Adakah mereka mahu mencari kepada hukum jahiliyah, kepada peraturan jahiliyah, cara-cara jahil dan bodoh? Tidakkah yang paling baik ialah hukum Allah kepada orang-orang yang yakin, yang percaya kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing
menghisap kepercayaan kita, amalan kita dan perangai kita. Sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada memberi manfaat dan guna, malaikat mereka yang beriman mengerjakan amal yang soleh dan hati yang sejahtera di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada bekalan bagi seseorang itu setelah meninggal dunia melainkan iman, amal yang soleh dan akhlak yang mulia. Harta kaum keluarga dan sahabat handal tidak bersedia bersama dengannya ke dalam kubur. Yang menemaninya ialah iman, amal soleh dan akhlak yang mulia. Seterusnya marilah kita berpegang teguh dengan pesaka ajaran Islam yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk iman yang betul, amal yang soleh dan akhlak yang mulia. Yang lain daripadanya adalah membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.